Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharain amin. Kitab baru ni kita di muka surat 19 baris 87 rasanya. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, fahasibin nafsa wa qallil amala. Fahasibin nafsa wa qallil amala farubba man jaddali amrin wa salah wa wajibun imanuna bil mauti wa yaqbidur ruha rasulul mauti wa mayyitun bi umrihi man yuqtalu wa ghairu hadha batilun la yuqbalu. Betul rasanya situ kita. Betul. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Kesyukuran kita pertama sekali nikmat hidup masih Allah Ta'ala beri. Syukur kita dapat Islam. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan boleh ke masjid, ke surau, boleh pula berada dalam majlis ilmu, boleh kita belajar, faham ajaran Nabi SAW, yang dengan kita membenar dan mengakui dengan apa yang telah kita pelajari daripada ajarannya itu, jadilah kita orang beriman. Syukur banyak-banyak kita hidup dalam keadaan Islam, iman, dijadikan pula hati sanubari kita begitu lembut dan mudah untuk taat patuh perintahnya, meninggalkan larangannya. Diberi pula kesihatan lapang masa, diberi pula keupayaan untuk boleh hadir solat maghrib berjemaah di surau ini, dan diberi pula kelapangan masa untuk kita boleh untuk menyambung bacaan kitab daripada Matan Jawharah Tauhid ni. Syukur banyak-banyak nikmat yang sebegitu besar Allah Ta'ala anugerah dan kurnia kepada kita, dan insya-Allah kita manfaatkan pertemuan malam ni. Sambung ni muka surat 19 kitab baru lah. Kata musannif, fahasibin nafsa wa qallil amala farubba man jadali amrin wa salah. Asal terjemah, maka hitungkanlah dirimu dan pendekkanlah angan-anganmu, maka terkadang-kadang orang yang bersungguh-sungguh bagi satu-satu perkara mendapat ia akan dia. Ya, hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni insya-Allah sedikit nasihat nak diberi oleh pengarang kita setelah dengan apa yang telah kita bicara dahulu tentang wajibnya kita i'tiqad. Ada sambungan sikit tentang masalah malaikat yang kita bicara dulu. Ada malaikat yang namanya malaikat hafazah. Begitu juga ada malaikat yang katibun, yang jadi juru tulis, yang menulis di Lauh Mahfuz. Dan adanya malaikat yang juga jadi juru tulis, yang mencatat perbuatan kita selain daripada yang kita duk biasa belajar. Malaikat yang mencatat perkataan yang kita sebut, yang kita lafazkan, yang namanya Raqib Atid. Ada malaikat yang mencatatkan perbuatan kita, dan perbuatan tu sekalipun kita buat dengan bersenda gurau, kalau nisbah lafaz, walaupun waktu kita mengerang masa sakit. Baik, jadi dengan berimannya kita bahawasanya ada malaikat-malaikat yang macam ni Allah Ta'ala tugaskan, yang dengan kita belajar dalam bab ketuhanan dulu, memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia sendiri, dia melihat, dia mendengar, dia mengetahui. Bahkan segala makhluk yang ada atas muka bumi ini semuanya adalah dengan perbuatan Allah. Allah yang membuatnya. Kalau kita dah faham gitulah, itu tidak nasihat kita, fahasibin nafsa, maka hitungkanlah diri kamu. Kalau guna bahasa Arab tu sendiri, fahasibin nafsa, hisablah diri kita. Pasal jangan tak sedar bahawasanya diri kita ni tercatat semua. Tak ada benda yang akan tertinggal daripada apa yang kita buat atas muka bumi ni, hadirin sekalian. Baik perkataannya, baik perbuatannya, semuanya akan dibicara
semuanya akan dipamer, akan dipaparkan, akan dibentang, akan ditimbang untuk dinilai dengan nilaian baik ataupun sebaliknya. Dan kayu ukur yang mengukurnya ialah mengikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita berdasarkan macam mana tunjuk ajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di atas kita beriman bahawasanya Allah sendiri yang diri dia melihat, mendengar, mengetahui hal kita, bahkan dia yang jadikan segala hal kita, dan malaikat yang ditugaskan dengan tugas-tugas tertentu sehingga perkataan, perbuatan semua dia tercatat. Bahkan kita belajar dalam tafsir, dalam bab akidah pun ada menyebut tentang antara perhitungan hari akhirat esok, selain daripada apa yang kita sebut, kita lafaz, antara yang jadi dalam perbicaraan di akhirat esok ialah anggota-anggota kita akan diberi keupayaan oleh Allah Ta'ala untuk bercakap dan bersaksi di atas apa yang kita buat. Di atas kita faham dan intikad tu, yang ni dia nasihat, maka hitunglah, hisaplah diri kita. Hisap. Maksudnya semak elok-elok diri kita, mana yang kita cuai, mengaji kita cuai, sembahyang kita cuai, puasa kita cuai, mata kita cuai, telinga kita cuai, mulut kita cuai, kaki kita cuai. Dah kita faham cuai buat apa? Minta ampun banyak-banyak. Memang kita banyak cuai, banyak perkara yang kita istilahnya langgar perintah Allah Ta'ala, yang kita tak, kadang-kadang dengan tahu dan sedar kita langgar perintah Allah Ta'ala tu. Mata kita, telinga kita. Begitu jugalah dari segi kita nak mencegah apa-apa benda yang tak elok. Sepatutnya kita tahu benda tu tak elok. Kita pun kalau ikut kadang-kadang ada tempat kita ada keupayaan untuk mencegah benda-benda yang tak baik, yang nama maksiat itu. Tapi kadang-kadang kita tak buat, dan kita anggap benda tu macam remeh dan lekeh aja. Dia kata hisaplah diri kita elok-elok. Hisaplah. Cuma sekali lagi sebut tentang masalah hisap ni, pasal keupayaan untuk hisap ni, dia di atas keupayaan ilmu seseorang. Memang disuruh hisap, tapi keupayaan menghisap ni di atas ilmu seseorang. Orang yang ilmu dia makin tinggi, makin faham dalam bab agama, maka makin jelaslah dia dapat menghisap diri dia. Siapa-siapa yang ilmu dia kurang untuk menghisap diri di atas apa kesilapan dia, maka dia kadang-kadang sampai dia hisap, dia hitung diri dia, tapi dia rasa macam tak ada salah. Pasal apa? Dia hitung diri dia tak ada salah, pasal dia tak ada kayu ukur untuk menilai dia ni betul ataupun salah. Baik, di atas nasihat dia hitung tu, faham dengan prinsip hitung tadi, memang orang ada ilmu saja boleh menghitung dan menghisap diri. Maka tak dapat tidak pada kita untuk kita boleh ada keupayaan menghitung dan mengukur baju di badan sendiri, lebih kurang begitu pepatah Melayu kita. Ukurlah baju di badan sendiri, maksudnya tengoklah kita punya keupayaan, kita punya kederat, kepatuhan, ketaatan, derhaka kita, dosa kita. Nak ukur di badan sendiri ni, dia tak dapat tidak mesti ada ilmu juga. Jadi nak faham tu, tak akan kita boleh menghisap diri dan kita akan dapat kejayaan, melainkan semuanya dengan proses ilmu. Ilmu tu baik ilmu menghisap satu hal, itu juga ilmu kita supaya kita kenal diri kita, kenal Allah Ta'ala, dan kenal dengan apa yang nama taat, apa yang nama derhaka, kenalkan apa nama tanggungjawab, apa yang nama kecuaian, baru boleh kita hisap. Contohlah sikit ayatnya. Macam mana pun dia nak nasihat kita, kalau katalah bab lain kita tak pandai pun, cukuplah dengan yakinnya kita adanya malaikat hafazah, adanya malaikat yang jadi jurutulis perkataan, perbuatan yang kita buat, dan semua apa yang kita buat dan kita sebut itu adalah dicatat. Cukuplah itu untuk menghisap diri kita. Yang kata apa? Jangan buat tak ketahuan. Walaupun kita seorang, tiada siapa di sekeliling kita, sedarlah bahawasanya Allah Ta'ala adalah yang keduanya. Quran ada sikit sebut, fokus dengan penyataan akidah itu. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak adalah bisikan antara dua orang melainkan Allah adalah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tak ada kalau duk bersembah 6 orang melainkan Allah adalah yang ketujuhnya. Wala aktsara min zalika wala adna min zalika illa wa huwa ma'akum aina ma kanu. Wala adna min zalika wala aktsara min zalika wala adna min zalika wala aktsara min zalik. Dan kalau angka
sebut tadi 6. Tak adalah yang lebih daripada angka itu ataupun kurang daripada tu. Kalau kurang tu maksudnya hatta kita seorang diri. Kalau kita bersorangan, maka adalah Allah yang keduanya. Apa maksud Allah yang keduanya? Maksudnya Allah sentiasa meliputi pengetahuan dia dengan kita. Pengetahuan bab ilmu kita dah belajar bab ketuhanan dulu. Ilmu dia meliputi kita, pendengaran dia meliputi kita, penglihatan dia meliputi kita. Bahkan dengan kuasa dia, kehendak dia dan kuasa dia, dialah melaksanakan apa yang dia telah tentu untuk laksanakan kepada kita dan dia sedang melaksanakannya kepada kita. Kalau kita sedar tu, kita hisap diri kita dalam bab macam tu, memang insya-Allah ada sebab insaf ke kita. Insaf tu dengan mana kita bercermat, berhati-hati, dan kalau katalah kita buat salah sekalipun, mudah untuk membawa kita kepada bertobat, insya-Allah. Itu dia nak nasihat situlah. Satu, kalau katalah diri kita ni kadang-kadang dia buat sadin je, tak boleh nak hisap diri. Semaklah elok-elok, ada masalah ilmu di situ, antaranya ilmu tentang akhirat, ilmu tentang akidah ke Allah Ta'ala, ilmu tentang kita duduk bicara lepas tentang malaikat. Jadi tak ada apa satu langsung boleh menyentuh dia untuk boleh dia menghisap diri. Dengan tu dia buat satu perubahan dengan menyesali apa-apa kesilapan dan bergerak maju untuk terus menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Baik. Jadi kita duk baca pertama ni, dia nasihatlah sikit, itulah diri kita. Baik. Dan kata dia, pendekkanlah angan-anganmu. Dan antara nasihat dia, dia kata kita kena pendekkan angan-angan. Asal Arab dia disebut wa qallil amala, pendekkan angan-angan. Istilah angan-angan dalam kitab ni tuan-tuan dengan makna pendekkan apa perancangan kita nak buat pada masa akan datang. Pendekkan dia. Setelah kita hisap diri, pendekkan apa perancangan yang kita nak buat akan datang. Kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf tuan-tuan, dia ada istilah amala ni dipanggil tulul amal, ada kisarul amal, ada istilah panjang angan-angan, pendek angan-angan. Kalau dengan istilah ilmu tasawuf, kita panjang angan-angan, ada kitab disebut dengan panjang cita-cita. Apa maksud panjang angan-angan dan cita-cita? Maksudnya kita merancang sesuatu yang akan datang, yang kita tak sandarkan apa yang kita rancang itu, dan kita tak yakinkan dan tak tambatkan di hati kita bahawasanya itu perancangan. Kita tak sedarkan diri kita bahawasanya perancangan itu pun, walaupun kita dah berancang elok-elok, semua atau cara persediaan telah dibuat, tapi kita tak merasakan diri kita bahawasanya kita sendiri belum ada keupayaan untuk boleh sampai melaksanakan program tu, rancangan itu, rencana itu, angan-angan itu, cita-cita itu. Disebabkan umur bukan dalam tangan kita. Umur kita masa akan datang bukan dalam keupayaan kita, kekuasaan kita dan ketentuan kita, bahkan semuanya dalam ketentuan Allah. Kalau kita tak boleh rasakan macam tu, bahkan kita rasa kita boleh, aku muda, aku kuat, aku dah bersedia, aku boleh buat segala-galanya, tanpa hati kita pasrah pada Allah Ta'ala, dan kita akan berasa dalam hati bahawasanya yakin kita maut boleh datang bila-bila, walaupun perancangan telah dibuat dengan teliti. Kalau kita tak tutupkan dengan rasa macam tu, itu istilahnya panjang angan. Itu istilahnya panjang angan. Sekalipun angan-angan kita tu taklah macam pepatah Melayu sebut angan-angan mak jedin. Tak macam tu. Sekalipun macam ni, lepas isyak ni kita nak pergi mana? Buah kan? Pergi majlis tahlil, ada kenduri akikah, nak pergi makan, kita nak pergi masjid lain pula, katalah gitu kan. Kalau saya nak balik ke masjid, ke intim, ke jalan daerah, kita tak tutup insya-Allah yang kita tak rasakan dalam hati kita bahawasanya kebolehan untuk pergi itu adalah tertakluk di atas Allah beri panjang umur kita. Bahkan kita rasa, apa masalahnya, kereta ada, badan kuat, otak sihat, apa masalah, memang pergi punya, lagi memang sure punya pergi. Kita rasakan keupayaan tu pada diri kita. Istilahnya tu tulul amal, panjang angan. Bahasa lainnya apa? Kita ada sifat mazmumah kerana kita tak tutupkan apa yang kita dah rancang akan datang,
dengan mengkaitkan bahawasanya kebolehan dan kesempatan untuk buat perkara itu mestilah dengan kehendak Allah, yang Allah kehendaki baru jadi. Kalau kita tak tutup macam tu, itu istilahnya panjang angan. Walaupun kita bukan, saya sebut guna bahasa istilah angan-angan mak jenin tadi, tapi buat lepas isyak lagi. Itu istilahnya panjang angan. Jadi dia nak nasihat kita supaya pendekkan angan. Cuma macam mana istilah pendek angan, pendekkan cita-cita, pendekkan kita punya perasaan boleh buat sesuatu akan datang tu, supaya jangan rasa ke kita, tapi kita boleh berasa ke Allah Ta'ala. Antara yang diajar oleh ulama kita berdasarkan daripada yang pernah berlaku pada Rasulullah, dan itu adalah saranan dan ajaran Quran. Tutupkan dia dengan insya-Allah. Tutup dia. Jadi apa-apa yang kita buat, tutup dia insya-Allah. Tukik dah. Buat je apa-apa insya-Allah. Apa makna insya-Allah? Jika menghendaki oleh Allah Ta'ala, jika Allah Ta'ala kehendaki. Itu tak sebut insya-Allah, cuma jaga sikit macam ni. Dah biasa sebut, dia jadi wirid pula sebut, dia sebut dia mulut insya-Allah, 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 insya-Allah. Sedarkan bahawasanya kita sebut insya-Allah tu bukan adat, bukan untuk istilahnya perhiasan di mulut, tapi insya-Allah dengan rasakan di hati. Maksudnya jika menghendaki oleh Allah Ta'ala, maksudnya jika Allah Ta'ala kehendaki berlaku, berlakulah hari itu. Kita merancang, Allah menentukan. Itu disebut menentu untuk buat. Kita merancang, tapi umur kita belum tentu boleh sampai. Allah lah menetapkan ketentuan pada kita. Insya Allah. Tutup. Jadi maksudnya kita tak berkeyakinan dengan diri kita, dengan kita berintikad bahasanya kita lah akan menyampaikan perkara itu. Tidak. Bahkan tutup dia dengan insya Allah. Itulah maksud dia, pendekkan angan-anganmu. Pendekkan. Jadi perkataan itu nak mengajar kepada kita satu prinsip mengikut kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nak buat apa-apa sesuatu, walaupun malam masa terdekat, tutup dia dengan insya Allah. Esok hari apa? Esok hari Senin. Pagi ada ke mana? Oh, kerja esok ya? Kita pergi kerja esok, insya Allah. Tuan-tuan yang kerja lah. Saya esok pukul 9 ada mula kursus. Ada guru-guru yang dari Senawi yang walaupun cuti sekolah ni, ada kursus. Kita akan mula pukul 9 esok, insya Allah. Tutup insya Allah. Apa maksud insya Allah tu? Entah-entah malam ni balik-balik lagi tidur terus rupanya. Jadi rasakan hak tu dalam hati, bahawasanya umur kita yang akan datang ni bukan dalam genggaman kita, bukan dalam keupayaan kita. Bahkan kita dapat rasakan bahawasanya itu adalah semua dengan kehendak Allah dan ketentuan daripada dia, kehendaki dia. Jadi nisbah kita merancana satu hal, nisbah katalah benda yang kita nak rencana itu adalah janji. Kita dah buat usaha ikhtiar untuk mengotakan janji, mengkotakan apa yang dikata dengan janjian tu. Misalnya nisbah dah usaha, dah buat, masa yang sama tutup insya Allah. Jadi insya Allah tu apa? Insya Allah tu tahqiq dan juga tabarruk. Apa tahqiq? Nak kejapkan diri memang kita nak buat benda tu, dan yakin dengan di hati bahawasanya keupayaan nak boleh buat dia adalah di atas kehendaki Allah Ta'ala. Dan dia tahqiq dan tabarruk. Apa tabarruk? Ambil berkat, ambil sempena baik dengan kalimah insya-Allah. Tabarukan, pasal kita disuruh menyebutkan sesuatu yang akan datang, tutup dia insya-Allah, ambil berkat dengan kalimah insya-Allah. Itu kalau ambil istilah ambil berkat tu. Kalau kita pandang pada sudut akidah, dia bukan saja sudut berkat, tapi dia adalah menunjukkan akidah kita bahawasanya masa akan datang, walaupun yang terdekat, bukan urusan itu dalam genggaman kita, bahkan dia terhenti di atas kehendaki Allah Ta'ala. Tutup insya Allah. Sembang senang kan? Kalau saya sendiri, pengalaman saya lah,
Kadang-kadang latih mulut pun, mulut boleh latih, tapi hati nak hadir ke Allah Ta'ala tu slow. Tuan-tuan saya tak tahulah, tuan-tuan wali-wali kan sebut je insya-Allah rasa semua kehendaki Allah. Saya tahulah, saya satu saya cakap macam tu. Waktu macam mengajar macam ni, sebut dengan penuh feeling lah, rasa macam ke Allah Ta'ala semua. Tapi satgi dia leka satgi. InsyaAllah tu insyaAllah, pasal kadang-kadang ada benda yang masa saya ngaji dulu, Tok Guru dah latih lama dah, InsyaAllah tak lepas di mulut. Tapi InsyaAllah tu dengan perasaan yakin yang kita akan buat benda tu, dan seolah-olah buat punya InsyaAllah. InsyaAllah tu, tapi kita rasakan keupayaan itu ke kita, bukan rasa kepada ketentuan Allah Ta'ala dan kehendak dia. Yang ni yang kita kena sentiasa diingat ni. Kalau tak pernah belajar, baru belajar. Kalau dah belajar pun, yang ni yang Allah Ta'ala perintahkan, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mengingati. Jadi kalau tuan-tuan pernah belajar, ingatkan balik. Tak pernah belajar, dah faham dia elok, jadikan itu amalan hidup. Dah bukan amalan sejak sekadar untuk letakkan di bibir mulut saja, bahkan dia ialah satu amalan yang letakkan di mulut satu hal sebagai amalan, lepas tu rasakan di hati, semua tu adalah dengan kehendaki Allah, insya-Allah. Dan jadikan dia sebagai kata pemutus untuk membuat sesuatu. Itu yang bagi tahqiq. Jangan biasakan sebut insya-Allah untuk pemanis mulut, bagi kata dua untuk nak pergi tak pergi insya-Allah, padahal memang tak mau pergi. Itu bukan ajaran Islam. Itu tak betul. Kalau tak mau pergi, kau nak pergi ke? Tak pergi. Ya, itu antaranya. Cuma kalau ikut kita sebut la haula ni pada tempat tertentu. Khususnya kalau kita kan, antara tempat yang kita memang diajar sebut la haula wala quwata ni, bila kita dah buat, sedang melaksana, tapi kita rasa kat diri kita, sebut la haula wala quwata. Yang tu yang bila orang azan hayya ala solah, apa jawabnya? La haula wala quwata illa billah. Khusus untuk orang jawab ni siapa? Orang yang main masjid tu. Kau azan hayya ala solah, kita main. Pasal apa kita main? Macam mana boleh main? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk kita boleh taat, dan tak ada kuasa, keupayaan untuk boleh tinggalkan benda larangan Allah Ta'ala, yang kita boleh bersibuk datang ke masjid ini illa billah, melainkan dengan bantuan Allah. Jadi diajar kita menyebut la haula wala quwata illa billah ni waktu kita sedang proses melaksana. Ada pun insya-Allah ni nisbah nak bersebut boleh la haula tu, dia tak adalah larangan. Tapi untuk benda yang tak dalam proses buat lagi, tapi akan datang, dia bukan sebut la haula, tapi sebut insya-Allah. La haula ni dalam taat ni, kita dah mengaji ni la haula, alhamdulillah kita mengaji hari ni, selesai pun la haula wala quwata illa billah. Tu teh. Nanti kita sambung minggu hadapan insya-Allah. Tu insya-Allah. Itu insya-Allah. Jadi yang itulah atau istilah ilmu tasawuf yang ni juga, kalau ikut maksud yang dia nak nasihatkan kita, pendekkan angan-angan sikit. Kalau saya sambungkan tentang apa saya sebut perkataan tabarrukan tadi, jadi sebut insya-Allah ni sebagai tahqiq, bukan untuk istilahnya menanam tebu di bibir mulut untuk memaniskan bicara, tapi dia sebagai pengukuhan, menunjukkan kita bertanggungjawab dan bersungguh untuk melaksanakan perkara itu. Cuma kita intiqad di hati, semua tu bukan dalam ketentuan kita, kita merancang, Allah melaksana, dan semua tu di atas kehendak Allah Ta'ala. Itu yang sepatutnya. Tapi kalau kita buat insya-Allah itu atas kaedah untuk menanam tebu di bibir mulut, hak tu jaga sikitlah, itu bukan kaedah kita. Dia tak betul insya-Allah tu. Insya-Allah ni
Dia bukan dengan kaedah gitu. Tapi dia untuk benda yang tahqiq, insya-Allah. Tak pergi kalau kau pergi tak kena aku. Sorry lah, saya ada urusan itu. Tak pergi. Maaf lah ya. Ni. Yang tu bukan insya-Allah pergi. Padahal tak pergi. Kita tak diajar insya-Allah untuk taklik. Kita diajar insya-Allah untuk tahqiq. Tu bunyi bahasa Arab sikit. Apa maksudnya? Kita diajar sebut insya-Allah benda yang memang nak buat. Bukan sebut insya-Allah untuk benda yang memang kita tak mau buat. Ini betul dari segi amalan tu. Yang saya nak sebut tadi tentang tabarukan tu macam ni. Pasal antara kita sebut selain pada tahqiq, dia lah untuk tabaruk. Pasal pernah ada riwayat Nabi Sulaiman alaihi salam, dia ada isteri ramai. Dan riwayat tu dia sebut ni masa ni dia ada 100 orang isteri. Pada zaman dia banyak berlaku perang apa, ramai isteri-isteri yang berjanda. Jadi orang yang ambil nak bela orang perempuan ni, pasal orang perempuan tambah zaman dulu bukan senang nak cari pendapatan, nak cari nafkah, nak bersusah payah untuk survive hidup, entah melainkan suami ada, senanglah dia. Tak ada suami kalau menderita dia nak survive hidup. Pula tu tak ada orang nak bela dia, orang nak jaga dia, orang nak lindungi dia. Suamilah yang bela. Jadi zaman Nabi Sulaiman ni, zaman dia orang perempuan banyak terbunuh dan syariat dia boleh beristeri ramai. Riwayat yang saya nak sebut ni ada dalam Bukhari, yang pada masa tu Nabi Sulaiman alaihi salam dia ada 100 orang isteri. Dan ada antara sebut dalam hadis tu, kisah Rasulullah kata pernah satu ketika dia kata, malam ni la tufan damraati, aku nak tawaf semua isteri aku yang 100 orang ni. Waktu aku akan mohon pada Allah Taala supaya isteri aku ni semua hamil. 100 orang tuan-tuan semalam, dan minta dia hamil. Faham tak hamil ni? Apa maksudnya? Mengandung. Tapi tuan-tuan faham tak proses nak mengandung ni? Tuan-tuan tak, saya kaya daripada disyarah kot. Cukup dalam bahasa ini. Kemudian tu menunjukkan keupayaan dia kuat satu hal lah. Saya tak syarah kot tu, saya nak sebut. Dia kata gitu. Dia kata apa? Dia kata kalau boleh nak semua isteri dia hamil, dan semua yang hamil tu lelaki, dan semua tu kata dia akan diasuh untuk menjadi mujahidin fi sabilillah, untuk menegakkan syiar Allah Taala atas muka bumi ni, untuk menegakkan ajaran tauhid. Dia tak kata apa-apa pun, macam tu je dia punya harapan dia. Dan apa yang dia buat, dia sungguh. Tak ada yang hamil melainkan seorang, dan seorang tu pun tak sempurna. Dan kata Rasulullah, andai kata Nabi Sulaiman alaihi salam ni dia menyebut akhir harapan dia tu, sebut apa? Insya-Allah, dan saya semua isteri dia hamil, semua lelaki, semua mujahidin sabilillah. Bagus tak sebut insya-Allah? Jadi insya-Allah tu untuk apa? Tabarukan. Untuk tabaruk. Jadi kita insya-Allah ni sebab tabaruk satu, dan tahqiq. Dan kita tak diajak untuk taklik. Tak. Satu, jangan ajar sebut insya-Allah atas pemanis mulut. Satu kaedah kita insya-Allah benda yang kita nak buat. Kalau katalah macam kuliah ni, Ustaz minggu bulan 12 ni datang ke? Saya datang 7 hari bulan dengan 8 hari bulan. Insya-Allah. Apa maksud insya-Allah? Datanglah maksudnya. Datang satu hari. Dan datang tu, dan kita beri komitmen untuk datang satu hal. Dan disebab akidah saya sebut tadi, rasakan dalam hati bahawasanya kita merencana begitu, tapi nak boleh buat belum tentu, boleh entah-entah ajal sebelum tarikh tersebut. Rasakan dalam hati. Itu kaedah kita diajar untuk menyebut kalimah insya-Allah. Jadi jangan ajar benda tak nak buat. Misalnya ada kenduri lepas ni, misal kan. Sagiwi kenduri ya. Insya-Allah. Pergi tu. Kalau orang Melayu punya amalan, insya-Allah macam tu tak pergi lah tu. Kalau dia nak pergi, dia kata macam mana? Pergi tak? Takkan tak pergi kot. Kawan. Dia tak tutup insya-Allah. Insya-Allah ni bila? Tak lagi tu insya-Allah. Pergi tak? Insya-Allah. Tak pergi tak ada lah tu. Sepatutnya macam mana? Pergi tak? Insya-Allah.
Apa maksudnya? Pergi. Kalau tak pergi, kaedah dia macam mana? Tak pergi. Kata orang boleh pergi lah ni. Maaf lah, ada urusan. I'm sorry lah, I cannot go to you. I cannot accept your invite. That you invite me. I'm very sorry, okay? Okay. Please pardon me. Please excuse me. Pardon me. Tak faham sudah. Saya pun kata yang putih boleh bodoh-bodoh.